Sebab itu kalau kita bicara tentang hijrah akhir zaman ini, sudah sampai masanya kita selain daripada mendidik anak-anak untuk dapat first degree, buat masters, PhD, ACCA dan bagai-bagai lagi, sudah sampai masanya kita mendidik anak-anak muda kita ini, yang manja-manja ini, supaya belajar survival skill, ilmu kendiri, ilmu kemahiran diri, ikhtiar hidup, ilmu ikhtiar hidup, survival skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Pagi ini insya-Allah saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu hijrah akhir zaman. Tuan-tuan sekalian, kita dah pun berada di penghujung zaman. Kita boleh melihat petanda-petanda akhir zaman itu begitu banyak di sekeliling kita. Orang tua-tua dulu dia ada karang beberapa rangkap pantun, dia panggil pantun burung perpat, nak menggambarkan tentang dunia sudah semakin berada di penghujungnya. Antaranya kata orang tua-tua, apa tanda burung perpat di atas pagar riuh terdengar. Apa tanda kiamat dekat, salah benar tertukar-tukar. Apa tanda burung perpat di atas pagar mencari angin. Apa tanda kiamat dekat, orang benar mati terasing. Apa tanda burung perpat mematuk bunga saban senja. Apa tanda kiamat dekat memegang agama laksana bara. Apa tanda burung perpat jalan berjinjit di sela-sela. Apa tanda kiamat dekat membangun masjid berbangga-bangga. Apa tanda burung perpat bulu bergidik di patuk angsa. Apa tanda kiamat dekat orang fasik bermahaja lela. Apa tanda burung perpat di atas batu di patuk helang. Apa tanda kiamat dekat, perempuan berbaju tapi seperti bertelanjang. Apa tanda burung perpat dalam semak mati tertindih. Apa tanda kiamat dekat, Muslim banyak tapi macam buih. Dalam hal kepimpinan, kata orang tua-tua, apa tanda burung perpat memakan gambir sarang berangin. Apa tanda kiamat dekat, orang pandai jadi pemimpin. Apa tanda burung perpat di dalam semak meremang bulu. Apa tanda kiamat dekat, derhaka anak kepada ibu. Apa tanda burung perpat di atas batu jalan melonjak. Apa tanda kiamat dekat, pertuan ibu kepada anak. Apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula. Apa tanda kiamat dekat, bumi bergolak mengirim bencana. Apa tanda burung perpat meledah bunga di mana-mana. Apa tanda kiamat dekat, orang berzina di mana suka. Apa tanda burung perpat dalam semak sayap mengebak. Apa tanda kiamat dekat, lahir anak tidak berbapak. Apa tanda burung perpat 2-3 main di sawah. Apa tanda kiamat dekat, lahir wanita laki-laki tidak sepadan jumlah. Apa tanda burung perpat terbang rendah hinggap di para. Apa tanda kiamat dekat, terbit fitnah di mana-mana. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja. Apa tanda kiamat dekat, fitnah semarak sudah biasa. 3 hari boleh baca pantun ni. Banyak betul. Menceritakan tentang bahawa kita sudah semakin berada di penghujung zaman. Dan memang dalam hadis pun Nabi SAW menyebut zaman kita sekarang ni dipanggil zaman fitnah duhaimak. Fitnah duhaimak ini adalah zaman ketika Dajjal keluar dan fitnah begitu banyak berlaku.
Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita pernah dalam satu peristiwa Nabi SAW memberi peringatan kepada sahabat tentang fitnah akhir zaman. Fadzakara al-fitan fa'aksara fi zikriha hatta zakara fitnatul ahlas. Nabi bercerita tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan sampai Nabi menyebutkan satu perkataan, Nabi sebut fitnatul ahlas. Fitnah ahlas. Faqala qailun, maka ada seorang daripada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Fitnah ahlas ini apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hiya harabun wa harbun. Huruf ha dengan huruf ha. Nabi kata fitnah ahlas ini ialah kau akan lihat ketika itu banyak harbun. Harbun ni makna pelarian. Pelarian ramai. Wa harbun. Harb maknanya peperangan. Artinya satu zaman nanti kau akan jumpa orang pelarian ramai, macam peperangan berlaku di Syria, di Libya, di mana saja, maka orang akan terpaksa jadi pelarian, datang ke Malaysia, datang ke Eropah. Pelarian. Wa harbun. Harbun maknanya peperangan. Ini keindahan bahasa Arab lah, tukar huruf saja jadi makna lain. Kemudian masuk fasa yang seterusnya, kata Nabi, summa fitnatus sarra. Fitnah as-sarra. Yang mana kata Nabi, wa dakhnuha min tahti qadamai rajulun min ahli baiti. Ini masalah. Kata Nabi akan datang pula satu fasa lagi fitnah sarra. Yang mana kotoran ataupun asapnya datang daripada tapak kaki orang yang mengaku menjadi keturunanku. Yaz'amu annahu minni wa laysa minni. Dia mengaku dia keturunan aku, padahal setitik darah pun tak ada darah aku pada dia. Artinya, kita akan berhadapan dengan suasana orang yang suka-suka hati mengaku ada hubungan dengan Nabi dari segi keturunan dan berbagai. Tetapi, laisa minni. Nabi kata, tak ada aku, keturunan aku pun. Tapi, yaz'umu annahu minni. Dia mengaku daripada keturunan aku. Dan ini adalah fitnah yang sangat berleluasa. Tetapi nanti kata Nabi masuk satu lagi fasa, fitnatud duhaima. Ini kita sedang lalui sekarang. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamadhu latmatan. Kemudian datanglah satu zaman dipanggil fitnah duhaima, dan tidak ada di kalangan umatku melainkan illa latamadhu latmatan. Pasti ditampa oleh fitnah ini. Fitnah duhaima ni semua orang kena, kata Nabi. Fitnah duhaima. Kalau sekarang ni fitnah duhaima ni kita panggil viral. Benda-benda viral ni tak ada orang yang tak kena. Daripada orang istana sampailah orang bergelandangan yang paling bawah pada B40 lagi. Semua orang akan diviralkan. Ceramah kita pagi ni walaupun tertutup untuk Ezan Pahang, viral je. Satu dunia lah mana yang boleh menengok Facebook ke YouTube ke apa ke. Artinya benda tu tak ada orang boleh mengelak. Baik. Nabi sebut apabila sampai kepada fasa duhaima itu, fa idza kana zakum fantazirud dajjal. Ketika sampailah kejadian duhaima itu, maka fantazirud dajjal. Maka kau tunggulah dajjal akan datang. Min yaumihi au min ghadihi. Sama ada dia datang pada hari itu ataupun esoknya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Tuan-tuan sekalian, pagi ini kita kupas lain sikit daripada kebiasaan. Kita nak melihat bagaimanakah kita nak melakukan hijrah dalam suasana akhir zaman ini. Kadang-kadang ialah bukan biasa orang main hijrah ni cerita hijrah ke arah itu, hijrah ke arah ini. Tapi penganjur ni macam-macam lah. Ada tajuk, kalau penceramah lain tak adalah susah sangat tajuknya, cerita rumah tangga, cerita tu. Kalau tanya ke imam besar, tajuk mat kilau, tajuk semua kena study semualah. Hijrah akhir zaman ini, kita nak menengok bagaimana Nabi gambarkan akhir zaman ini, apa yang akan berlaku, dan Nabi ajar bagaimana you nak buat preparation untuk menghadapi momen itu. Apa gambaran dunia pada akhir zaman nanti, ataupun sekarang yang kita sedang lalui juga. Salah satu yang Nabi selalu bagi nasihat tanpa jemu adalah untuk berhati-hati dengan the trial of Dajjal ataupun fitnah Dajjal. Ujian daripada salah satu makhluk Allah namanya Dajjal.
Dajjal ni dia ada khawariqud dajjal. Dia ada keluar biasaan ataupun kesaktian-kesaktian. Dan ia adalah seberat-berat ujian yang akan dihadapi oleh semua manusia. Mabaina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada satu makhluk pun sejak Allah ciptakan, sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, yang mana ujiannya lebih berat berbanding dengan ujian Dajjal. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi fitnah Dajjal ini dia adalah fitnah yang terbesar dan yang terberat yang akan dihadapi oleh kita. Sama ada sekarang ataupun akan datang. Dan dia paling berat sekali. Walaupun kita membaca sejarah, banjir besar zaman Nabi Nuh tu dah terlalu berat. Bayangkanlah, banjir besar, orang mati semua. Tetapi Nabi memberitahu sejak daripada zaman Adam sampailah sekarang, tak ada yang boleh lawan fitnah Dajjal. Betapa beratnya fitnah Dajjal hinggakan Nabi SAW menyebutkan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal itu sendiri akan berlaku kesengsaraan di dunia ini. Dunia akan mengalami satu keadaan yang tak pernah mereka lalui selama ini. Kata Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi pernah menerangkan tentang Dajjal dan Nabi pesan pada sahabat supaya berhati-hati. Dan di penghujung ceramahnya itu ataupun pesanannya itu, Nabi telah menyebut, wa inna qabla khurujid dajjali salasu sanawatin syidad. 3 tahun sebelum Dajjal datang, akan berlaku suatu kesengsaraan. Berapa lama? Salasun sanawatin syidad. Syidad atau kesengsaraan selama 3 tahun. Yusibun nas fiha ja'un syadid. Ketika itu kau akan melihat krisis kebuluran yang begitu teruk. Kebuluran ni tuan-tuan boleh juga diterjemahkan ataupun difahamkan daripada sudut kemelesetan ekonomi. Artinya lapar, kebulu, ekonomi itu saling berkait. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, ekonomi akan terpuruk. Ya'murullah as-sama'u fis sanatil ula an tahbisa sulusu matriha wa ya'murul arda an tahbisa sulusu nabatiha. Ketika pada fasa itu, langit akan kurangkan kadar hujannya sebanyak 1/3. Hujan kurang. Dan bumi pula akan kurang hasilnya sebanyak 1/3 lagi. Maknanya sawit apa semua dia tak ada hasil sangat. Fala tabqa zata zilfin illa halakat illa masya-Allah. Hingga kan pada fasa itu kata Nabi, haiwan pun tak banyak lagi hidup. Sebagai simbolik barangkali bekalan ayam misalnya susah. Kita belum bekalan ayam kita belum susah lagi. Belum lagi. Bekalan makanan susah. Haiwan pun tidak banyak hidup, kata Nabi. Illa masya-Allah. Kecuali beberapa ekor saja yang akan dikendaki hidup oleh Allah. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Sahih Ibn Khuzaimah dan juga ada disebutkan di dalam beberapa hadis yang lain. Dalam beberapa riwayat yang lain. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, kita sudah kena buat persiapan, preparation menghadapi hari yang Nabi sebut kali ini. Dan kita tak pasti bila ianya akan berlaku, tetapi ianya pasti akan berlaku. Sehingga kan Nabi menggambarkan tatkala itu seluruh dunia ini akan kembali semula ke zaman batu. Kembali semula ke zaman yang zaman tori dululah, cara hidup orang zaman dulu. Sebab itu kalau kita bicara tentang hijrah akhir zaman ini, sudah sampai masanya kita selain daripada mendidik anak-anak untuk dapat first degree, buat masters, PhD, ACCA dan bagai-bagai lagi, sudah sampai masanya kita mendidik anak-anak muda kita ini, yang manja-manja ini, supaya belajar survival skill, ilmu kendiri, ilmu kemahiran diri, ikhtiar hidup, ilmu ikhtiar hidup, survival skill. Kerana sudah ada banyak kajian yang dibuat. Ini kajian tak mesti betul. Tetapi ada telah banyak teori-teori yang dibuat tentang bagaimana satu hari nanti dunia ini akan kembali kepada zaman dahulu kala. Sehingga kan ada yang mengatakan untuk perang dunia keempat, itu dah tak ada lagi peperangan dalam bentuk persenjataan. Tapi terjadi, dia panggil menggunakan EMP, Electromagnetic Pulse. Ini ada digambarkan dalam filem-filem Hollywood, Red Dawn misalnya.
Dan perkara ini pernah diakui oleh Albert Einstein ketika diwawancara oleh Alfred Werner pada tahun 1949. Kata dia, I know not with what happens, with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Kata dia, saya tak tahu perang dunia ketiga nanti kita perang macam mana. Tapi apa yang saya pasti, perang dunia keempat, manusia akan perang kembali menggunakan kayu dan juga batu. Jadi ini pandangan daripada orang-orang yang bukan Islam. Jadi Nabi sendiri ada memberikan hint benda ni, bahawa kita akan kembali semula hidup seperti zaman dahulu kala. Macam umpamanya zaman batu lah. Ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyebut, khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafiru bidinihi minal fitan. Tak lama lagi, kata Nabi, manusia akan lari untuk menyelamatkan agamanya daripada gelombang fitnah yang begitu kuat. Dan sebaik-baik atau seberuntung-beruntungnya orang ketika itu adalah orang yang memiliki harta berbentuk kambing. Khairu malil muslim ghanam. Harta terbaik ketika itu adalah kambing. Yang mana yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'il qatri. Yang dia gembalakan kambing itu di lereng-lereng bukit, di gunung-gunung, di tempat yang subur, tempat hujan turun. Bayangkan Nabi menggambarkan akhir zaman nanti orang yang untung bukannya orang yang ada emas, jongkong emas ke tak, orang pelaburan saham, tak. Yang paling untung yang ada kambing. Ni bukan suruh tuan-tuan jual emas, bukan suruh tuan-tuan jual saham pukul 10, 11 ni kan, tak. Nabi menggambarkan begitu dahsyatnya suasana ketika itu, sehingga kan orang yang paling beruntung adalah orang yang memiliki kambing. Sebab ketika itu duit tak laku. Kita nak membeli, kita nak kedai pun tak ada barangkali dalam suasana. Nanti saya akan terangkan kenapa dia jadi begitu, kerana kita akan menghadapi dua peperangan besar yang disebut sebagai Armageddon. Armageddon ni peperangan besar, tuan-tuan, Majdaliyun. Peperangan antara orang Islam dengan orang Yahudi yang begitu dahsyat sekali. Maka dalam suasana perang, kalah jadi arang, menang jadi abu. Rata semua. Jadi dalam keadaan itulah Dajjal datang menawarkan pelbagai kesaktian dan pelbagai lagi. Sebab itu saya sebut di awal tadi, kita dah nak kena mula ajar anak-anak muda kita, anak-anak kita tentang ilmu survival. Kena ajar teknik mudah untuk nak tangkap ikan air tawar, cara tangkap ikan laut, cara tarik ketam, cara cari siput. Saya ingat anak-anak kita dah tak reti lagi lah. Ikan pun tak kenal. Mana ikan seluar kuning, mana ikan kembung. Dia kenal makanan Korea je banyak lah budak-budak sekarang ni. Ni kita susah hati lah. Kena ajar teknik nak tangkap burung, teknik nak kenal haiwan liar. Kita kena ajar mereka kenal jenis-jenis tumbuhan liar yang boleh dimakan. Dia tahu ayam goreng, ayam penyet, nasi mak rok itu dia kenal. Tumbuhan liar yang boleh dimakan, tak kenal lagi. Ulam pun saya ingat orang kita tak kenal. Ulam dengan rumput tak tahu mana beza. Kena ajar teknik mudah macam mana nak buat gula. Gula petai selamat tak ada dah masa tu. Tunas manja semua tutup lah. Gula buat sendiri. Gula boleh buat sendiri gula ni. Gula, garam, minyak masak. Tiga ni orang tutur tu ada cara buat. Tapi benda ni tak diajar secara meluas sebab kita jadi pengguna saja sekarang. Kita dah kena ajar bagaimana nak buat ikan masin, nak buat ikan salai, nak buat udang kering, nak buat pekasam. Ni semua boleh jadi stok. Kalau kita berpindah randah pada Kuantan, Kemaran, Maran, Kejerantuk. Jadi benda tu ada stok. Kita kena ajar anak-anak macam mana nak kenal buah-buah hutan yang boleh dimakan. Ajar dia macam mana teknik nak memasak dalam suasana darurat. Ingat nak buat api pun tak pandai anak-anak kita ni. Ajar dia macam mana nak buat api. Macam mana nak buat periuk daripada tanah liat.
Macam mana nak buat arang. Benda-benda begini tuan-tuan, mungkin remeh bagi kita tahun 2022. Tapi percayalah akan datang, kalau betul-betul kita nak hijrah untuk persediaan akhir zaman, ilmu-ilmu survival ini memang kena diajar. Walaupun orang barat, mereka ni tidaklah beriman, tetapi mereka percaya tentang Armageddon ini, tentang kemusnahan besar-besaran yang berlaku disebabkan peperangan besar. Jadi mereka buat preparation dari sudut survival skill mereka lebih dahsyat daripada kita. Sebab itu dalam National Geography apa semua kalau kita tonton, memang ada the Doomsday Preppers ini. Memang ada rancangan dokumentari khas tentang orang yang buat persiapan untuk the Doomsday Preppers. Dia persiapan untuk Doomsday, hari kehancuran ini. Jadi kita boleh tengok macam mana dia orang buat persiapan. Dia buat bunker bawah tanah, dia simpannya stok makanan mereka. Dia adalah air mineral waternya untuk baterinya, ubat-ubatan dan bagai-bagai lagi. Mereka belajar cara nak masak lautan. Maaf, kalau orang kita memang tak buat persiapan pun tentang itu. Tak ada untuk menghadapi benda tu, sedangkan benda ini bukannya teori konspirasi, tapi benda real. Benda yang pasti berlaku berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi, ini yang Dajjal lakukan. Sebab itu, pernah satu kali kata para sahabat antara Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita tentang Dajjal ini dalam satu hadis panjang. Sahabat tanya bila Nabi banyak cerita tentang Dajjal, lantas mereka bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal ni duduk dengan kita? Dia datang ganggu kita, buat fitnah dan sebagainya, berapa lama ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Arba'una yauman, wa yaumun ka sanatin, wa yaumun ka syahrin, wa yaumun ka jum'atin, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum." Nabi sebut bila sahabat tanya berapa hari dia akan datang ke bumi ini ya Rasulullah. Nabi jawab selama 40 hari. Namun walaupun 40 hari, seharinya yaumun ka sanatin. Sehari akan durationnya setahun. Yang sehari lagi wa yaumun ka syahrin. Durationnya 1 bulan. Wa yaumun ka jum'atin. Wa yaumun ka jum'atin. Satu tu seperti sebulan. Wa sair ayami ka ayamikum. Dan yang sehari lagi adalah seperti hari-hari kamu yang lain. Maknanya dia punya hari tak sama macam kita. Walaupun tempohnya singkat saja 40 hari, tapi 40 harinya panjang. Jadi sahabat lantas bertanya, "Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin takfina fihi salatu yaum." Ya Rasulullah, ketika sehari bagaikan setahun itu, bagaimanakah solat kami? Kami nak ukur sembahyang tu macam mana? Yalah, kalau dah sehari rasa setahun, macam mana nak sembahyang sehari 5 kali? Jadi sahabat tanya, sahabat dia fikir ibadah, dia tak fikir ada wifi ke, ada KFC apa, dia tak peduli itu semua. Nabi jawab, faqduru lahu qadra. Maka kamu hitungkan masa itu ikut kesesuaian. Jadi kita berdoa kalau semasa fasa Dajjal datang ini, kita di negeri Pahang masih ada kerajaan. Kita doa gitulah. Maksudnya ada kerajaan ni, ada Jabatan Mufti, Jabatan Agama, Desa Pahang, ada benda semua untuk nak jaga umat kita dari segi penentuan waktu semayang. Sebab memang huru-hara kalau dah sehari macam setahun, macam mana nak ditentukan semayang subuh pukul berapa. Jadi itu ulil amri. Hitungkan, kata Nabi, faqduru lahu qadra. Hitungkan ikut kesesuaian kamu ketika itu. Sahabat tanya lagi, qulna fama isra'uhu fil ard. Ya Rasul, bagaimanakah kelajuan dan kepantasan Dajjal di bumi ini? Nabi jawab, kal ghaisi ishtadda bihi rih. Dia punya laju bagaikan hujan ditiup angin yang kencang. Kalau Nabi cerita, fayamuru sama' wa tumtira fatumtira. Dan Dajjal ni dia akan boleh suruh langit turunkan hujan. Maka langit pun menurunkan hujan. Wa ya'murul arda an tumbitu fatumbitu wa taruhu alaihi musarihatuhum atwalu ma kanat dhurran wa asbaghu daru'an wa amaddahu khawasir. Kemudian Dajjal akan memerintahkan bumi untuk tumbuhkan pokok-pokok dan bumi pun akan tumbuhkan pokok-pokok, dan ketika itu haiwan-haiwan akan menjadi gemuk
banyak lemak. Jadi asal daripada kita keadaan balik kepada zaman purba kala, balik zaman Tori tadi, tiba-tiba datang dia bawa pula macam-macam pembaharuan, macam-macam kejayaan. Dan dalam suasana inilah dia telah menyebabkan orang jadi tertarik dengan kedatangan dia. Dajjal ni dia ada banyak magic. Dia panggil khawariqud Dajjal, kuasa sakti Dajjal. Dia ada surga, dia ada neraka, dia ada sungai air, dia ada gunung-gunung roti dan macam-macam lagi. Yang mana kita pun, kalau sekarang kita tak sempat nak fikir, macam mana dia boleh ada benda-benda gitu. Jadi ini dia yang datang akan datang. Dan benda ni real. Kita boleh rujuk dalam banyak hadis sahih. Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Dia ada bab yazkurud Dajjal wa sifatihi wa ma ma'ahu. Siapa yang ikut Dajjal dan bagai-bagai lagi. Saudara-saudari sekalian, tadi saya sebutkan bahawa punca kita balik kepada zaman purba ini ataupun zaman batu ini kerana berlaku peperangan. Dan ini dijelaskan dalam hadis-hadis, bukan teori konspirasi. Nabi jelaskan bahawa kita kelak akan memerangi Yahudi, berperang dengan Yahudi dalam dua bentuk peperangan, dua jenis peperangan. Pertama ketika Dajjal itu keluar dan yang kedua ketika Nabi Isa itu turun. Ini dipanggil sebagai Majdaliyun ataupun di dalam buku-buku Old Testament misalnya disebut sebagai Armageddon ataupun Majdaliyun ni perang besar. Dan Armageddon ini akan berlaku di Megiddo. Megiddo ni terletak di Israel dan sekarang dah jadi UNESCO World Heritage Site, dah jadi tapak warisan UNESCO. Dalam Old Testament pun ada 12 kali disebut tentang Megiddo ini. Jadi peperangan ini real berlaku. Dan begitu dahsyatnya peperangan ini sehingga Nabi SAW memberikan suatu gambaran segala makhluk-makhluk ketika itu pun akan membantu orang Islam sehingga pokok, dinding, fayaqulul hajar aw syajar, pokok, batu, ya Muslim, wahai orang Islam, ya Abdullah, hadza Yahudi. Ini ada orang Yahudi ni. Ini ada orang Yahudi khalfi belakang saya. Fata'ala faqtulhu. Datang sini, bunuh Yahudi ni. Begitu dahsyat. Ini bukan teori konspirasi. Ini dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Jihad, bab qital Yahud, dan juga ada dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Maka bayangkanlah begitu dahsyatnya suasana ketika itu. Kita berada dalam peperangan yang tak tergambarkan besarnya skalanya perang itu nanti. Sebab itu bagi orang Israel, mereka buat persiapan. Orang Islam tak ada sangatlah saya tengok buat persiapan. Macam mereka tengok dalam hadis bila Nabi sebut semua pokok, semua batu makhluk Allah akan bocor rahsia. Ada Yahudi di belakang mereka, tapi Nabi kata illal gharqada fa innahu min syajaril yahud. Cuma ada satu makhluk saja yang tak akan pecah rahsia, iaitu pokok gharqad. Pokok gharqad ni pokok padang pasir. Dia pokok untuk ubat, bagus untuk perubatan. Tapi Nabi sebut ini pokok Yahudi. Yahudi duduk belakang dia tak bocor rahsia. Jadi Yahudi, dia baca hadis ini. Lantas mereka buat persiapan. Preparationnya luar biasa sekali. Sekarang Israel dia buat kempen, dia panggil kempen Go for Green. Save the Gharqad tree. Go for green, save the Gharqad tree. Sekarang ni mereka target untuk tanam 240 juta pokok Gharqad ni di seluruh Israel. Ada satu website, Jewish National Fund, dia buat sumbangan daripada masyarakat untuk nak bantu untuk penanaman pokok ini. Di Palestin saja mereka dah tanam sekitar 220 juta pokok Gharqad. Di Palestin saja. Maknanya kalau diukur jumlah penduduk Yahudi di Palestin ada orang Yahudi lebih kurang dalam 7.5 juta kurang lebih. Maka secara puratanya ada 29 pokok mereka akan gunakan untuk melindungi seorang Yahudi. Satu orang Yahudi. Jadi ketika itulah dia punya suasana luar biasa sekali, dia punya fitnah ni. Jadi tuan-tuan, saya tidak berhajat untuk nak banyak cerita tentang Dajjal dan sebagainya ini sebab saya khawatir masyarakat kita sekarang ni dia terlampau minat sangat dengan teori konspirasi menyebabkan
perbincangan benda-benda yang asalnya murni daripada hadis, daripada Quran, akhirnya jadi benda yang orang jadi menyampah menengok bila terlampau banyak teori-teori yang entah berantah ambil daripada mana ni. Kadang-kadang syarat sangat dengan cerita-cerita legenda, mitos-mitos Greek yang bersumberkan manuskrip kuno, Dead Sea Scrolls, kitab-kitab pagan, guna kitab Habakuk. Ini semua merosakkan kemurnian cerita Dajjal itu sendiri. Bahkan ada orang kita baca buku tulisan Muhammad Isa Daud. Buku Dajjal muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Jadi orang pun, ini Dajjal akan keluar. Sedangkan Muhammad Isa Daud itu tidak memiliki satu tahap yang boleh diterima sebagai penulisan akademik. Sebab faktanya itu diambil daripada dialog dia dengan jin. Jin yang umur 180 tahun. Jin ni asal daripada Bombay. Muhammad Isa Daud ni wartawan Mesir, dia bukan orang Malaysia. Wartawan di Mesir, berpangkalan di Saudi. Dia berjumpa dengan satu jin tu umur 180, asal daripada Bombay. Dia rakamkan wawancaranya itu dalam bukunya Hiwar Sahafi Ma'al Jinnil Muslim. Buku ni macam buku siri bercakap dengan jin lah, Tamar Jalis punya tulisan. Tapi dikaitkan macam-macam lah, Dajjal dengan piring terbang UFO. Kita bukan tak boleh terima tulisan-tulisan sebegitu. Tapi kita khawatir dia terlalu banyak teori yang tidak bersandarkan kepada garapan para ulama. Begitu juga buku-buku Toto Tasmara buat cerita Dajjal dan simbol syaitan. Kita memang terkesima lah dengan finding dia. Kata Dajjal ni adalah Sai Baba, Dajjal ni adalah Freemason ataupun mana-mana American Shadow Governments. Memang orang sekarang dia akan kaitkan apa benda yang dia nampak. Teori-teori Illuminati, Freemason, puluhan secret societies yang ada di balik-balik kerajaan dunia. Dia kaitkan kerajaan dengan Benedictine Order. Dia kaitkan dengan WHO, IMF, Rothschild ataupun Rothschild orang Melayu panggil. Vaksin itu pun adalah Dajjalnya, COVID-19. Kita tak ada masalah. Awak nak bimbang tentang one world government, one world military, one world currency, one new world order dan bagai-bagai lagi. Tapi kita kalau boleh, kalau nak menjaga kemurnian hadis, seboleh-bolehnya jaga jarak lah dalam membincangkan yang bagi saya tajuk sampah. Ini tajuk-tajuk sampah. Kebanyakan maklumat yang kita terima tentang teori-teori entah berantah berkaitan konspirasi ini ditelan bulat-bulat daripada sampah internet. Dihasilkan oleh Mat Saleh. Tuan-tuan sekalian, Mat Saleh ini, tuan-tuan dah menengok Mat Kilau 4-5 kali. Orang putih menipu. Berapa banyak yang dia sebarkan benda-benda yang menyebabkan ketakutan melampau. Dan ini bukan teori daripada kita. Saya ambil contoh, tahun 1940, H.G. Wells ditulis satu buku, The New World Order. Begitu juga Gary Allen, dia tulis 2 buah buku, Rockefeller, Campaigning for the New World Order, tahun 1974. Dia buat lagi buku Say No to the New World Order, tahun 1987. Pat Robertson tulis buku New World Order, tahun 1991. Siapa yang menimbulkan idea New World Order ini? Ini bumi ada Tuhan. Ini dunia ada pemilik dia. Bukan milik Amerika, bukan milik mana-mana. Tuan-tuan, apakah yang membuat kita percaya Amerika akan mampu untuk menawan dunia ini? Walhal mereka tidak mampu untuk menang perang Korea pun tahun-tahun 50 sampai 53. Mereka tak mampu menang perang Vietnam pun tahun 64 sampai 75. Lalu bagaimana mungkin mereka mampu untuk menguasai dunia dan membentuk sebuah kerajaan yang namanya New World Order? Bukan tak pernah ada orang yang cuba untuk nak menawan dunia. Genghis Khan pernah cuba. Alexander the Great pernah cuba. Napoleon Bonaparte pernah cuba. Hitler pernah cuba. Dan Amerika pun sedang cuba. Dan adakah kita percaya benda tu boleh berlaku? Tuan-tuan, kita ada Tuhan. Baik, kalau kita percaya kepada teori konspirasi, lalu menyebabkan kita semakin dekat dengan masjid, datang masjid sembahyang subuh, puasa 9, 10, 11 Muharram, Alhamdulillah, ini tak banyak ke teori sembahyang masjid, tak juga. Lalu apa yang menyumbang kepada pembinaan iman dan takwa kita? Kalau tidak ada, something wrong somewhere. Something wrong somewhere. Apa babik-babik lah. Tuan-tuan,
buku teori konspirasi semua ditulis oleh orang putih. Cuma orang kita ambil jadikan sumber sekunder. Yang primer, Profesor John Robinson AM, ditulis tahun 1788, Proof of Conspiracy. Bacalah kerajaan belakang tabir yang macam-macam dimasukkan dalam tu. Visconti Leon de Pontis, dia buat buku The Secret Power Behind Revolution. Des Griffin, dia buat tajuk Descent into Slavery. Theodore Winston Pike, dia buat Israel, Our Duty, Our Dilemma. Archibald E. Roberts, dia buat buku The Most Secret Science. W. Cleon Skousen, dia buat buku The Naked Capitalist atau The Naked Capitals. Ivor Benson, dia buat The Zionist Factor. Dan bagai-bagai lagi. Tuan-tuan sekalian, berbabit lah ini The Masonic Seal of America, ada atas duit Amerika. Dia ada tulis Annuit Coptis Novus Ordo Seclorum announcing the birth of the New World Order. Frasa New World Order ni hanya mula popular sekitar tahun 1920-an. Penggunaan istilah itu pun tak ada kena-mengena dengan Novus Ordo Seclorum. Dia hanya muncul selepas daripada Perang Dunia Pertama tamat pada tahun 1918. Ketika itu diadakan satu Paris Peace Conference ataupun persidangan keamanan Paris nak membincangkan penyusunan semula tata dunia, world order selepas daripada pasca perang. Dia sebab order lama dunia ini, kita kalau nak perang, kita pergi perang je. Kita suka-suka hati. Kita marah ke Kesultanan Sulu, kita serang je Kesultanan Sulu. Kita marah ke negara ni, kita serang je negara ni. Zaman tu tak ada tata cara. Jadi selepas daripada mereka adakan persidangan keamanan di Paris, jadi mereka telah pun berbincang untuk nak buat tata dunia yang baru, New World Order. Mana awak nak perang, boleh, tapi mesti ada peraturan, perbincangan, diplomasi. Dah tak ada diplomasi, barulah berperang. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai the New World Order. Tuan-tuan sekalian, saya sebutkan tadi, kalau kita percaya ada satu negara boleh kuasai satu dunia, maka belum ada bukti dalam sejarah benda tu pernah berlaku. Sebab dunia ini ada pemilik dia. Sebab itulah bagi kita orang beriman, kita tak perlu risau dengan benda-benda yang tak tahu hujung pangkal ini. Ikut saja hadis, Nabi sebut Dajjal akan datang, akan berlaku begini, 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 begini. You buat preparation, kemudian hadapilah dia dengan tenang. Macam mana nak hadapi? Mudah saja. Tak payahlah kaji di mana Dajjal itu. Macam oh, awak ni Dajjal ni duduk di sini. Dajjal itu adalah television. Dia adalah black water. Dan tak perlu. Sampaikan Nabi sebut, Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Siapa yang dengar Dajjal datang, larilah daripada dia. Nabi suruh lari. Bukan suruh kaji. Bukan suruh, oh inilah Amerika, inilah Zionist, inilah Barack Obama. Sampai Nabi sebut, Fawallahi inna rajulu la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'azu bihi minasyubhat. Atau lima yub'azu bihi minasyubhat. Demi Allah, kalau ada orang ketika itu, dia berani pergi jumpa Dajjal, nescaya dia pun akan ikut Dajjal. Ini hadis, kita boleh rujuk dalam Sunan Abi Daud dan juga dalam Mustadrak Al-Hakim. Jadi Nabi tak suruh kita risau tak tentu arah, nak termakan dengan bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan agar kita sibuk nak tahu mana Dajjal sekarang. Nabi tuan-tuan, dia tidak fokus pada small details. Because the main objective, what will the Dajjal do and how we overcome. Shaitan make us worry about small issues. Is it Dajjal here? Is it not here? Where is he? Where is he hiding? In America, in England, in Russia, in Kodiang, in Rapora, in Tok Sira. And this is what we worry about. The question is that really matter? Because what really matters is how we overcome. Yang paling penting bagaimana kita menghadapi. Kita bukan disuruh kaji ataupun menyelesaikan masalah Dajjal ni, tidak. Mungkin ada orang yang semangat, Ustaz, saya ni veteran komando, GGK, UTK, VET 69. Ustaz beritahu je di mana ada Dajjal tu, kami persatuan veteran akan pergi bunuh Dajjal sekarang juga. Kami memang ada kemahiran membunuh dan sebagainya. Tuan-tuan,
Yang akan membunuh Dajjal bukan kita. Yang akan membunuh Dajjal bukan Angkatan Tentera Malaysia. Yang akan membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabi luddin fayaqtuluh. Yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Benda yang telah dijelaskan secara sarih dalam hadis. Tak payah kita nak, kita kena cari ni. Tak perlu. Yang Nabi suruh buat adalah preparation. So apa preparation? Pertama, banyak-banyaklah membaca doa dalam sembahyang. Ini hijrah akhir zaman ni, kena banyak doa dalam sembahyang. Biasa doa lepas sembahyang je. Sekarang ni tambah dalam sembahyang pun kena doa. Apa doanya? Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, sama juga An-Nasa'i meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi mengajarkan satu doa yang sering Nabi bacakan dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka jahanam, jauhkan aku daripada azab kubur, jauhkan aku daripada fitnah di dalam kehidupan dan selepas kematian, dan juga jauh daripada fitnah Dajjal ataupun the trials of Dajjal. Dan tuan-tuan, ulama' dulu dia tak tinggal baca doa ni dalam sembahyang. Dalam Sahih Muslim, kitab Masajid wa Mawadi'us Salah, bab ta'awuz bin azabil qabri wa azabil jahannam, disebutkan, dalam Syarah Nawawi juga disebutkan, ada satu orang tabi'in nama Imam Tawus. Imam Tawus ini, dia tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pernah jumpa 50 orang sahabat Nabi. Imam Tawus ini, kalau anak dia sembahyang, balik sembahyang dia akan tanya anak dia, tadi ente sembahyang ada baca doa jauh pada Dajjal? Kata anak dia, kata lupa lah apa nak baca, nak cepat-cepat tadi. Dia akan arahkan anaknya untuk ulang balik sembahyang. Luar biasa sekali. Ulang balik sembahyang. Ini Nabi, ini para tabi'in. Begitu mengambil perhatian yang berat. Kaum salaf ini, salafus salih ini, mengambil perhatian, mengajarkan anak-anaknya melakukan ibadah yang sangat agung ini. Itu membaca doa jauh daripada Dajjal. Itu yang pertama. Ini yang kita cerita persiapan ikut Nabi suruh, bukan yang teori-teori konspirasi ini. Sampah-sampah internet ini. Yang kedua, baca, amal dan hafal surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Kata Nabi, man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih surah Al-Kahfi. Siapa-siapa antara kamu bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah permulaan surah Al-Kahfi. Ini hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan, bab zikrul Dajjal. Dan Imam Muslim juga ada meriwayatkan daripada Abu Darda, man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima min ad-Dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan dijaga daripada Dajjal as a protection from the trials and mischiefs of the Dajjal. Orang yang boleh hafal 10 ayat yang pertama ini. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan, hafallah surah Al-Kahfi ini. Kalau tidak hafal pun, amalkan. Jadikan satu kekuatan kepada kita. Cuma nak, sebagai tambahan maklumat ni, bukan kita nak seksis ke nak mengendah-rendah discriminate orang perempuan. Tidak. Pengikut Dajjal nanti, majoritinya adalah wanita. Dan itu kita kena telan kepahitan ini. Majoritinya adalah wanita. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yanzilud dajjalu fi hadhihi sabqati bi marqalah fayakun aktsaru ma yakhruj ilaihi an-nisa. Dajjal akan turun pada kawasan ini dan majoriti pengikutnya, kata Umar Al-Khattab, adalah kaum wanita. Sehingga kan laki-laki pada zaman itu, hatta inna rajula yarji' ila hamimih wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fa yuthiquha ribata makhafatan an takhraja ilaihi. Sehingga kan para suami, para bapa, para abang-abang terpaksa berlari balik ke rumah kerana nak pastikan isteri, anak perempuan, adik perempuan, mak saudara, mak kita tak lari pergi berjumpa dengan Dajjal. Tapi mereka nak juga pergi, sehingga kita ketika itu terpaksa fayusiquha ribata. Terpaksa ikat isteri kita pada tiang. Bayangkanlah. Punya selok nak jumpa dengan Dajjal. Yang hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Punyalah selok orang perempuan nak jumpa dengan Dajjal, sehingga kita terpaksa ikat mereka.
Jadi kepada ibu-ibu, puan-puan berhati-hati. Ini bukan merendah-rendahkan. Kita tak pasti Dajjal ni bentuk apa. Mungkin dalam bentuk handbag, mungkin dalam bentuk tudung. Kita tak tahu. Wallahualam ni mungkin cakap gurau. Tapi dia memberi satu tarikan. Black Friday pun time shopping, orang pergi penuh. Bayar tu selam Black Friday. Lepas tu apa yang penting di penghujung pertemuan kita ini adalah kita amalkanlah surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni jangan tinggal. Dan bukan kita baca saja lagu-lagu ngilai-ngilai. Tidak. Kita Al-Kahfi ni sebenarnya kita kena read between the lines. Kenapa Nabi suruh baca surah Al-Kahfi? Apa hubungan surah Al-Kahfi dengan Dajjal? Padahal perkataan Dajjal tak ada pun dalam surah Al-Kahfi. Sebab Nabi nak suruh kita faham. Ini benda yang tersirat. Kisah para pemuda Kahfi. Yang ketika itu menceritakan mereka ini lari daripada fitnah agama. Mereka tetap istiqamah dengan agama tauhid. Jadi nak tunjukkan pada kita, kamu orang esok satu hari, kamu akan hadapi seperti mana yang pemuda Kahfi ini hadapi ketika itu. Tapi adakah pemuda Kahfi ini bangkit berlawan dengan raja dia yang kafir ketika itu? Tidak. Mereka mengundurkan diri, duduk dalam gua. Duduk dalam gua, stay at home. Duduk diam-diam, tunggu sampai benda tu selesai. Sebab bukan level kita untuk berhadapan dengan Dajjal ini. Yang berhadapan dengan Dajjal Nabi Isa AS. Bukan level kita. Level kita jaga jarak, stay at home, duduk, baca Quran. Sebab Dajjal akan bawa ke empat fitnah. Dia ada 4 fitnah. Kalau kita rujuk surah Al-Kahfi, ada 4 cerita. Kisah pemuda Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang keempat, kisah Zulkarnain. Jadi keempat-empat benda itu ada dalam fitnah Dajjal nanti. Cerita Ashabul Kahfi itu fitnah agama. Maka Dajjal akan beri fitnah pada agama kita. Yang kedua, fitnah kekayaan. Kisah pemilik 2 kebun itu cerita tentang kekayaan. Fitnah kekayaan ini Dajjal akan bawa. Dajjal boleh mempengaruhi manusia, memberikan kemewahan, kekayaan dengan syarat engkau engkar kepada Tuhan. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dengan Khidir ini tentang fitnah ilmu. Jadi Dajjal dia mampu menyesatkan manusia. Walaupun kita dah alim, ada PhD, tahu dah masalah Dajjal, tapi kita akan tertipu dengan dia. Dan keempat, fitnah kekuasaan. Kisah Zulkarnain adalah soal kekuasaan. Dengan kekuasaan, dia telah memerintah dengan sewenang-wenangnya. Sebab itu, bermula ayat ke-9, bermula kisah Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah Ta'ala sebut, adakah kamu mengira bahawa orang yang duduk dalam gua itu yang memiliki raqim, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jadi pada ayat ke-9, Allah dah mula arahkan perhatian kita kepada Ashabul Kahfi. Kisah dia mula start daripada ayat 9 sampai 26. Saya simpulkan apa karakteristik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Pada ketika majoriti masyarakat dan juga penguasa mereka menganut paganism. Tidak mahu bertauhid. Kita akan hadapi zaman itu. Yang kedua, Ashabul Kahfi tidak melawan penguasa dengan tangan atau dengan lisan. Mereka hanya melawan dengan hati yang resisten. Yang ketiga, Ashabul Kahfi tidak dimenangkan pun dalam mana-mana peperangan. Bacalah balik. Dia tak menang pun dalam peperangan itu. Mereka hanya diselamatkan oleh Allah daripada ditangkap oleh Dikianius di kota Efesus ketika itu. Yang keempat, Ashabul Kahfi dia lari dan bersembunyi. Tak bangun melawan apa tidak. Dan yang kelima, Ashabul Kahfi tak henti-henti berdoa semasa di dalam gua. Artinya, bila keadaan itu datang, banyak akan berdoa. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala pemuda Kahfi itu mencari gua tempat berlindung. Mereka berdoa, wahai Tuhan, rahmatilah kami dari sisimu. Sempurnakanlah bagi kami petunjukmu yang lurus dalam agama ini. Maka tuan-tuan sekalian, begitulah. Dalam persiapan kita dalam hijrah akhir zaman ini, janganlah kita termakan dengan teori-teori sampah konspirasi yang ada dalam internet. Baca Quran, baca hadis, ikut petunjuk agama.
Kalau segala teori konspirasi itu boleh menjadikan kita lebih baik, jadi rajin datang ke masjid, jadi duduk soh depan, sembahyang subuh soh depan, rajin puasa Muharram dan sebagainya, bagus. Kaji ya. Tapi serupa itu perangai bangun pukul 10 juga, tak payah. Yalah baca Quran hadis, sudah. Lebih melekatkan kita pada agama. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Pada pihak penganjur, saya menyusun jari, mohon ampun dan maaf kerana kita ada masalah line yang tak berapa stable. Kita di Masjid Negeri ni, dia ialah wallahualam pertembungan line yang begitu banyak keliling kami orang ramai. Jadi kita mohon atas kekurangan ini, ada perkara yang tak dapat kita nak interfere disebabkan masalah internet. Kita ada 5G dah wifi di sini dan line pun okey, tapi bila dia nak berlaku, dia berlaku juga lah. Dan ini tak ada kaitan dengan mana-mana teori konspirasi. Tak ada line pun pada pagi ini. Saya kira sekadar itu. Terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu pada lain kesempatan yang lebih santai, dapat bersemuka, dapat berjumpa dengan orang berbanding ceramah. Saya menengok diri saya sendiri melera dengan lampu kiri kanan ni saja. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa pada waktu duha yang berkat ini. Moga diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal baha'u baha'u jamalu jamaluka wa quwwatuka wa qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fazilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika jamalika wa quwwati qudratik atina ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini segala kecantikannya adalah kecantikan-Mu. Berilah perlindungan-perlindungan padaku. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, maka turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau masih sukar, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha-Mu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.